Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Azmira binti Zaidi, 17 DKA 20F 2029. Nama saya Afrina Afika binti Muhammad Anwar. Nombor matrik saya 17 DKA 20F 2033. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain Saira binti Muhammad Menawi. Nombor matrik saya ialah 17 DKA 20F 2074. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Emilia Natasha binti Yusri. Nombor matrik saya ialah 17 DKA 20F 2034. Saya Nur Aina Azmira binti Zaidi, 17 DKA 20F 2029, ingin memulakan perbincangan tentang sejarah penciptaan kamera. Pertama sekali, apa itu kamera? Kamera ialah alat yang digunakan untuk merakam imej sebagai foto yang pegun atau susunan imej bergerak yang juga dipanggil filem atau video. Kamera pada masa kini berevolusi bermula daripada kamera obscura yang berasal daripada bahasa Latin yang membawa maksud bilik gelap. Ia merupakan suatu mekanisme awal bagi memaparkan imej di mana seluruh bilik yang berfungsi sebagai sistem penghasilan imej tepat pada masa. Kamera obscura ini mula-mula dicipta oleh ahli sains Muslim yang bernama Abu Ali Hasan Ibnu Al-Haytham dan disifatkan dalam buku beliau yang bertajuk Kitab Al-Manazir atau Buku Optik yang dikeluarkan pada 1015 sehingga 1021. Saintis berbangsa Inggeris Robert Boyle dan Robert Hooke kemudiannya mencipta kamera obscura yang mudah alih sekitar 1665 sehingga 1666. Kamera boleh berfungsi melalui cahaya spektrum nyata atau melalui bahagian-bahagian lain pada spektrum elektromagnetik. Sesebuah kamera biasanya melampirkan sejenis rongga dengan satu bukaan di sebelah bagi pemasukan cahaya dan satu permukaan rakaman atau pandangan bagi menangkap cahaya itu pada sebelah yang lain. Kebanyakan kamera mempunyai sebutir lensa yang terletak di hadapan bukaan kamera untuk mengumpul cahaya yang masuk untuk memfokuskan imej atau sebahagian imej pada permukaan rakaman. Diameter bukaan itu biasanya dikawal oleh satu mekanisme diafragma, namun ada kamera yang mempunyai bukaan bersaiz tetap. Saya akan menerangkan tentang tokoh yang cipta kamera. Pada zaman ini, kita tahu cara untuk menggunakan kamera, tetapi kita tidak tahu siapa yang membuat kamera ini dan bagaimana dia mempunyai idea untuk mencipta kamera tersebut. Untuk pengetahuan anda semua, kamera pada zaman dahulu bukan sahaja untuk mengambil gambar, tetapi digunakan untuk membuat dan memberi pengajaran tentang optik. Jadi, untuk yang pertama saya akan menerangkan tentang pengasas dia. Okey, pengasas dia adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Basrah, Iraq yang dikenali sebagai bapa optik. Nama sebenar dia adalah Abu Ali Hasan Ibnu Al-Haytham atau juga dikenali sebagai Al-Hazan. Okey, Al-Hazan juga orang yang pertama yang mencipta kamera tersebut dan mempelajari bagaimana cara kerja mata untuk melihat. Okey, kamera yang pertama Al-Hazan buat ni adalah kamera obscura yang berasal dari bahasa Latin iaitu the dark chamber yang bermaksud ruang gelap. Ia juga dikenali sebagai kamera lubang jarum. Untuk kamera obscura ni, binaan dia adalah kotak sahaja tapi dia boleh bawa ke mana-mana. Dan penggunaan kotak kamera obscura dengan lensa pada bukat cahaya padanya digunakan sangat meluas pada pertengahan kurun yang ke-16. Ia juga popular sebagai alat melukis dan menekap. Macam saya cakap, dulu dengan sekarang, dulu punya kamera lagi hebat kira boleh menekap dengan melukis berbanding dengan yang sekarang hanya boleh untuk mengambil gambar saja. Untuk cara atau proses penemuan kamera obscura ni, cara Al-Hazan buat, dia memerhatikan cara cahaya masuk melalui lubang di daun jendela. Lepas tu dia buat pemerhatian yang didapat adalah semakin kecil lubang jarum itu, semakin jelaslah gambar tersebut. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.
Apakah itu peranan kamera? Peranan kamera adalah konsep kamera yang dapat menangkap memori indah dan menyimpannya sebagai kenangan. Seterusnya ialah sejarah penciptaan kamera, daguerreotypes dan collotypes. Apa itu daguerreotypes? Joseph Nips menemukan konsep fotografi yang praktis, kemudian dinamakan sebagai daguerreotypes. Pada ketika itu, Nips bekerjasama dengan Louis Daguerreau bagi menambah baik proses heliografik ciptaannya. Pada ketika itu, Daguerreau menambah mutu rekaannya iaitu kotak kamera obscura, manakala Nips pula melakukan uji kaji atau eksperimen dengan bahan kimia. Malangnya, kerjasama mereka terhenti kerana Nips meninggal dunia pada tahun 1833. Namun Daguerreau tetap meneruskan usahanya. Ia menamatkan proses daguerreotypes. Selepas menamatkan proses dari daguerreotypes, seorang saintis Inggeris iaitu William Henry Fox Talbot yang memperbaiki imej kamera menggunakan garam perak. Pada tahun 1840, Talbot membangunkan proses berlangkah untuk menghasilkan fotograf pada kertas. Ia juga dikenali sebagai Talbotypes dan cetakannya ialah hitam dan putih. Collotypes jualannya tinggi namun tidak sepopular seperti daguerreotypes. Seterusnya ialah kamera plat kering Collodion yang dicipta pada tahun 1857. Ia ditemukan dari hasil penemuan Isaiah van Montcuquen. 14 tahun kemudian, Richelieu Maddox mengubah suai kamera plat kering kepada plat basah. Seterusnya ialah ciptaan kamera kodak atau kamera filem. Ia dicipta pada tahun 1885 oleh Eastman. Seterusnya pada 3 tahun kemudian, iaitu 1883 hingga 1889, ia dikembangkan dan menjadi seluloid. Pada tahun 1888, kamera filem ditukar kepada kamera kodak. Sekitar tahun 1913, Oscar Burnett telah bertugas di bahagian penyelidikan dan pembangunan di Leeds. Beliau mengkaji penggunaan filem sinema 35mm sambil membuat percubaan mencipta kamera kompak yang hasilnya prototip Eureka. Namun usahanya tergendala akibat Perang Dunia Pertama meletus. Seterusnya, pada tahun 1923, barulah mereka mengkomersialkan kamera 35mm mereka kepada publik. Kamera TLR dan SLR. TLR merupakan twin lens reflex manakala SLR ialah single lens reflex. Kamera TLR dihasilkan oleh Frank dan Hideki Rolleiflex yang mampu bertahan beberapa dekad sebelum SLR tercipta. Seterusnya, kamera SLR yang diperkenalkan oleh Ihagi Izakta pada tahun 1993 sebagai kamera yang paling tercanggih pada waktu itu dan juga kamera pertama yang menggunakan 127 roll film. Kamera digital. Kamera digital ini berbeza dengan kamera-kamera yang lain kerana kamera ini tidak menggunakan filem gulung dan penggunaannya tidak terhad. Ia diperkembangkan oleh Fuji pada tahun 1988. Kamera digital ini mempunyai 16 MB memori. Pada awal tahun 1991, bermula pasaran kamera digital Kodak DS100. Ia menukar format kepada JPEG dan MPEG dan kurang penggunaan dan penyimpanan data. Seterusnya, kamera ini mempunyai pelbagai fungsi dan kebolehan iaitu DSLR yang pertama iaitu Nikon D1 pada tahun 1999. Pada kesimpulannya, kita dapat simpulkan bahawa tokoh ilmuwan Islam sangatlah hebat kerana sebelum terciptanya kamera, manusia menghasilkan gambar melalui lukisan. Dari situ, kita dapat lihat terciptanya kamera dari masa ke semasa. Akhir sekali, pada era sekarang, teknologi dicipta dan hampir semua orang memiliki kamera digital bagi memudahkan kehidupan harian. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye.